Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada kawan-kawan Kak Nida hari ini. Siapa yang ada di talian? Macam biasa, jom kita, Kak Nida nak ajak kita lah boleh borak-borak santai. Apa khabar kawan-kawan Kak Nida? Yang ada kat luar tingkat tu, jom masuk-masuk kita borak-borak santai. Okey, hari ini hari Jumaat yang mulia, 19/5/2023. Siapa yang ada kat talian, jom sama-sama kita borak santai. Assalamualaikum kepada Sukino, Fazila Yasin, okey, Syarizal Azli, Wafi, terima kasih juga dia, Hajijah, terima kasih, Faris Aziz, Kian On, okay, Rizon Iman, terima kasih. Syah join Kak Nida. Alright, Nura Zaim, Assalamualaikum Tin Zaf, Eni Salim, terima kasih follow Kak Nida. KKK Sempoy, okay, Eni Salim, Rahmat, okay, apa khabar anda semua? Hari ini hari Jumaat yang mulia. Norma, okay, kalau Kak Nida rasa orang bahagian Johor, kat negeri Johor, Kelantan, Terengganu, hari ini hari Jumaat bercuti kan, Kedah, okay. Jadi bagi kami dekat Shah Alam ni masih lagi bekerja lah. Terima kasih kepada yang bagi Kak Nida like sangat-sangat. Terima kasih Kak Nida hargai sangat-sangat. Terima kasih kepada Fira, okay, Camilias, Nurul Afifah, Hakim Speed, terima kasih. Zaliha Jamil, Eni Salim, apa khabar anda semua? Nizam, terima kasih. Terima kasih bagi Kak Nida like banyak-banyak. Eni Salim, okay, bagi Kak Nida like, terima kasih. Kak Nida hargai sangat-sangat. Apa khabar anda semua? Apa khabar dia hari Jumaat ini? Ada Kak Nida percaya ada yang bercuti tengah rehat santai. Okay, yang bekerja tu, okay, hari ni hari terakhir, besok mungkin half day ataupun mungkin besok tak kerja, jadi selamat beristirahat di hujung minggu lah. Okay, Iskandar Halim, P Nida join Kak Nida. Kak Nida, P Nida join, terima kasih. Okay, hari ni Kak Nida nak kongsikan kepada anda semua, okay, berita baik. Berita baik di mana harga emas di Public Gold, website Public Gold turun RM3. Turun RM3. Dia semalam RM310 per gram, hari ini RM307 per gram. Jadi peluang untuk kawan-kawan kita yang baru nak menceburi menyimpan emas, hari ini langkah kanan. Sebab apa? Harga turun, masa inilah kita untuk borong. Bagi mereka penyimpan emas yang sedia ada, ketika ini harga untuk tambah simpanan. Okey, kalau kepada mereka yang baru nak mulakan langkah pertama, ketika ini adalah langkah kanan. Jadi jangan kita tunggu-tunggu lagi. Peluang dah ada depan mata, kaedah mudah dah ada depan mata. Tambah-tambah lagi patuh syariah. Terima kasih kepada Siti Faziana join Kak Nida. Terima kasih Kak Nida hargai sangat-sangat. Terima kasih bagi Kak Nida like. Okey, kan hari ni Faziana, okay, Siti Faziana, hari ni harga emas jatuh RM3. Jadi memang langkah kanan kepada kawan-kawan kita yang sedia ada menyimpan emas, dan juga langkah kanan kepada mereka yang baru nak mulakan penyimpanan emas, memulakan simpanan emas. Jadi memang orang kata jangan lepaskan peluang. Sebelum dia naik balik, at least kita dah dapat satu harga benchmark untuk mereka yang baru nak mulakan langkah pertama. Ada yang kata, Kak Nida, semalam naik, hari ni turun, semalam naik, lepas tu esok naik, turun, macam mana nak tahu harga emas? Okey, sebenarnya bagi kita ni kena faham siapa kita dalam menyimpan emas. Okey, kalau kita merupakan seorang hanyalah orang kata penyimpan emas, ada 3 kategori dalam penyimpanan emas ni. Pertama adalah penyimpan. Okey, kedua adalah pelabur, dan ketiga adalah peniaga. Jadi maknanya kita kena kenal pasti siapa kita. Kalau kita adalah penyimpan emas, jadi kita tak tengok pada harga. Kita tak fokus kepada harga. Harga naik tinggi macam mana pun, harga rendah pun, kita tetap simpan beli emas ketika itu, ketika kita ada duit dekat tangan. Okey, kalau kita tunggu dan tunggu, kita nak tengok harga cantik, duit kat tangan pertama dah habis. Yang kedua, kita tunggu dan tunggu, tak bertambah pun simpanan kita. Duit dah habis, simpanan tak bertambah. Yang penting
kita penyimpan emas fokusnya adalah untuk tambah gram. Fokusnya adalah untuk tambah simpanan kita. Terima kasih Siti Faziana bagi Kak Nida banyak like. Kak Nida hargai sangat-sangat. Jadi bila kita fokus kepada menyimpan emas tanpa fokus pada harga, kita punya simpanan bertambah tahu-tahu hujung bulan hujung tahun dah 12 gram. Tahu-tahu 3 tahun dah 36 gram. Kita tak pandang pada harga. Kita punya objektif asal ada duit je, kita tambah simpanan. Okey, siapakah peniaga pula, pelabur pula? Sorry, tadi kita penyimpan, fokus tambah harga, tambah gram emas tanpa fokus harga. Yang kedua adalah pelabur. Pelabur ni adalah mereka yang sentiasa tengok graf, tengok sentimen luar negara, tengok politik luar negara, politik negara kita sendiri. Maksudnya sentiasa orang kata consider ada masa untuk kita memerhatikan turun naik harga emas. Kena ada ilmu nak belajar tentang analisa graf, analisa teknikal, kena baca, kena ada ilmu fundamental, kena ada teknikal. Jadi pelabur ini adalah mereka paling rendah, kita nak cakap paling kurang 250 gram. Kalau takat beli 1 gram, 2 gram, itu bukan pelabur, itu adalah penyimpan. Jadi kalau pelabur, mereka yang 250 gram ke atas, lepas tu beli ketika harga rendah, dia jual ketika harga tinggi, dia jual beli ketika itu. Okey, itu adalah pelabur. Objektifnya dapat keuntungan atas jual beli emas. Okey, yang kita penyimpan, objektifnya menyimpan. Kedua, pelabur, objektifnya keuntungan atas jual beli emas ikut pada harga turun naik. Dan yang ketiga adalah peniaga emas. Okey, peniaga emas ni dia tak kisah harga tinggi, harga rendah, dia tetap jual. Sebab apa? Dia memperdagangkan emas itu sebagai dia punya aset, dia punya bahan untuk dijualkan. Dia adalah peniaga. Banyak atau sikit, okey, harga rendah atau tinggi, yang penting untungnya kurang atau lebih saja. Itu adalah peniaga, yang di mana mereka membeli dalam kuantiti yang banyak, lepas tu dijual balik kepada end user. Itu adalah peniaga. Jadi penyimpan, pelabur ataupun peniaga. Tetapi kebanyakan customer kat Public Gold ni adalah penyimpan emas. Penyimpan emas objektifnya tambah gram tanpa fokus pada harga. Yang penting walaupun kita kura-kura, walaupun kita kata kita slow saja, boleh dengan serendah 100, kita tetap juga menambah simpanan kita. Konsisten, mula dan konsisten, jangan tunggu-tunggu lagi. Terima kasih kepada Black Crab, terima kasih kepada Siti Faziana bagi Kak Nida banyak like, terima kasih. Okey, jadi itu adalah siapa kita dalam menyimpan emas. Okey, lepas tu siapakah golongan yang patut menyimpan emas? Okey, kita golongan yang patut menyimpan emas adalah golongan yang di mana kalau perlukah mereka menyimpan emas ini? Kenapakah mereka menyimpan emas ini? Okey, apakah objektif mereka menyimpan emas ini? Jadi kita kena pasti juga 4 golongan. Ada 4 golongan yang patut menyimpan emas. Okey, 4 golongan. Pertama, pertama ni memang biasa. Kak Nida dulu pun dalam golongan yang pertama. Adalah mereka yang boros berbelanja. Maksudnya, di mana mereka ini adalah orang yang susah nak kawal nafsu berbelanja. Pergi shopping komplek, nampak nak beli barang itu, ada duit dekat tangan, ada platform bisnes online nak beli barang itu, padahal bukan keperluan pun, itu adalah kemahuan. Yang misal kata kalau kita tak pergi shopping komplek tu, tak habis pun duit kita. Yang mana kita buka platform bisnes online, shopping online tu kita tak buka, tak habis pun duit kita. Jadi maksudnya dia susah kawal nafsu berbelanja. Bak kata Tuan Syukur Hashim, kalau memiliki penyakit boros berbelanja, ubah kepada simpan emas. Jadi kalau kita dah ubah kepada simpan emas, duit kita dah selamat daripada dibelanjakan. Jadi kalau kita tak belanjakan duit kita, kita tahu duit kita dalam bentuk duit kertas, otak kita ni akan ligat untuk membelanjakannya. Sebab fungsi duit kertas adalah untuk dibelanjakan. Diguna pakai untuk membelanjakan, kita belanja beli itu beli ini, yang di mana ia bukan keperluan.
Biasanya kita akan dengar, otai-otai akan sebut, sebenarnya kos sara hidup tak tinggi. Yang tinggi adalah kos gaya hidup. Itu adalah kata-kata daripada Tuan Zulkifli Syafiee. Anda boleh Google siapakah beliau. Beliau selalu menyatakan kos sara hidup tak tinggi. Yang tinggi adalah kos gaya hidup. Bila kos gaya hidup dah tinggi, of course kita punya duit tak ada duit lebihan. Tak ada buat simpanan. Lepas tu kita pula salah catur di mana kita tidak asingkan dulu duit bila dapat gaji tu. Maksudnya bila dapat gaji tu kita tak asing duit kita. Kita belanja dan belanja, tunggu duit lebih baru nak buat simpanan. Hakikatnya dah salah tu. Hakikatnya bab kata otai-otai ataupun penasihat kewangan ataupun mentor-mentor emas di dalam public gold, kita kena asingkan dulu bila dapat gaji, asingkan paling tidak 10% untuk simpanan baru berbelanja. Okey, terima kasih kepada Black Crab yang join Kak Nida. Alright. Jadi kalau misal kata kita memiliki penyakit boros berbelanja, susah kawal, jadi itu adalah golongan yang patut menyimpan emas. Okey, yang kedua adalah mereka yang memang pun ada memiliki perniagaan. Semalam Kak Nida dapat customer yang merupakan salah seorang ejen takaful. Ejen takaful Kak Nida dapat pun daripada live TikTok ni. Ejen takaful di mana Kak Nida percaya dia memiliki pendapatan dan hasil daripada penjualan ataupun sales takaful tersebut, insurans tersebut, ada komisen untuk beliau. Jadi maksudnya golongan kedua adalah mereka yang dapat untung perniagaan ataupun dapat komisen ataupun dapat untung bisnes ataupun peniaga kecil-kecilan, ada untung harian. Okey, itu adalah golongan kedua yang patut simpan emas, yang wajib simpan emas. Maksudnya kita nak nampak kat manakah perginya kita punya hasil komisen tu. Kita punya hasil berniaga online tu. Kita punya hasil perniagaan kecil-kecilan tu. Misal kata ibu-ibu ada misal kata buat kuih ataupun ada kawan-kawan kita yang tailor ataupun tukang jahit. Okey, ada untung perniagaan mereka. Jadi itu kita cepat-cepat bekukan jadi emas. Jadi itu adalah golongan kedua yang wajib simpan emas. Maksudnya nak bekukan keuntungan perniagaan, komisen daripada bisnes online, daripada hilang entah ke mana. Jadi kita nak nampak untung tu, kita bekukanlah jadi emas. Jadi nampak inilah hasilnya aku berniaga. Inilah hasilnya komisen aku buat bisnes online. Jadi kita bekukan keuntungan tu, komisen tersebut dalam bentuk gram emas. Nampaklah hasilnya, tak adalah kata ataupun tak adalah kita kata terguna bisnes kita punya keuntungan tu. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Syukur. Terima kasih kepada Hamimah Ahmad. Okey. So Kak Nida kata tadi, Kak Nida recap balik, dia ada 4 golongan. Yang pertama tadi golongan mereka yang memiliki penyakit boros berbelanja. Yang kedua, mereka yang ada perniagaan tetapi tak tahu kat mana pergi untungnya perniagaan mereka. Jadi itu golongan kedua. Dan yang ketiga, terima kasih kepada Zahidi Halim. Jangan bagi Kak Nida topi ya. Okey, yang ketiga adalah golongan yang memang nak parking simpanan jangka masa panjang. Okey, nak parking, consider dia dah ada simpanan dalam bentuk duit kertas dalam akaun bank, tapi sebahagiannya dia dah consider nak elakkan daripada terkesan dengan inflasi. Sebahagiannya dia parking, kita nak parking dalam bentuk emas. Di mana Kak Nida bukan mengatakan ia adalah satu kita pindah 100%, tidak. Sebahagiannya anda asingkan dalam bentuk gram emas. Jadi anda boleh nampak kenaikan harga emas berbanding anda menyimpan dalam bentuk duit kertas. Duit kertas dia terkesan dengan inflasi, di mana maksudnya kuasa beli duit kita menyusut. Okey, ada urusan di luar. Okey, tak apa, faham saja. Okey, saja je. Alright. Okey, so kita kalau misal kata ada duit, misal kata ada yang mereka yang dah capai umur 55, keluar duit KWSP, okey. Jadi bila dapat duit tersebut, cepat-cepat bekukan jadi emas. Okey,
kenaikan harga emas, okey, kalau untuk pengetahuan umum, sejak 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan harga emas hampir 10% setiap tahun. Jadi itu menunjukkan berbaloi anda membuat simpanan emas. Jadi dalam jangka masa pendek, yes, dia turun naik, semalam harga tinggi, hari ni harga rendah, yes, turun naik. Tetapi dia tetap uptrend. Dia tetap meningkat. Okey, dulu Kak Nida mula menyimpan emas pada tahun 2019 harga 1 gram 214. Okey, rindunya nak dapat harga 214 tersebut. Dia dah tak boleh dah patah balik, dah jadi sejarah dah. Dah consider macam orang kata, kalau ketika itu Kak Nida akan rasa mahalnya emas RM214 ketika itu 2019. Tetapi hari ini orang tetap juga kata mahal. Orang tetap juga kata emas ni tak mampu. Actually ada kaedah mampu milik. Okey, jadi dengan duit kertas kita menyimpan emas, kita consider terpaksa bayar lebih. 1 gram dulu 214. Hari ini 1 gram adalah RM310. Jadi itu dia dah turun RM3. RM307. Semalam RM310, hari ini RM307. Okeylah, Kak Nida kata dalam jangka masa pendek, yes, dia turun naik. Tapi dalam jangka masa panjang, ia adalah uptrend. Dulu 214 Kak Nida beli, kalau nak beli hari ini RM307. Tapi anda bukanlah kata jangan beli pula, sebab harga emas tetap akan naik, tak tunggu kita. Esok dia naik 400, macam mana? Esok nanti dia akan naik 500, macam mana? Tapi kalau mereka dah miliki simpanan emas, dah bermula berdikit-dikit daripada sekarang, nampak kenaikan nilai simpanan anda itu terus naik tanpa henti. Okey, bagi Kak Nida tanpa henti, sebab dia dah tak boleh patah balik dah kepada 214 ya. Kak Nida tak boleh dapat balik 214. Okey, Kak Nida selalu sangat suka sharekan yang ini. Kak Nida beli 1 dinar ini RM880 tahun 2019. RM880. Okey, kalau 1 dinar hari ni RM1,303. Nampak tak kenaikannya hampir 500? Hampir ke dah lebih? Hampir RM500 kenaikan dia. Kalau Kak Nida tak beli dulu kat RM880 tu, ke mana pergi duit tu? Tak tahu dah. Duit cepat je settle dek. Memang cepat je boleh habis. Terima kasih kepada Snow White join Kak Nida. Terima kasih kepada Busni join Kak Nida. Kak Nida hargai sangat-sangat. Alright. Terima kasih kepada mereka yang bagi like. Okey, jadi kita nampak tak maksudnya kenapa emas? Sebab kita nak letak kita punya simpanan itu, simpanan jangka masa panjang itu di dalam platform yang memberikan nilai makin meningkat. Berikan simpanan kita nilainya makin meningkat. Kenapa nak kata meningkat? Buktinya apa Kak Nida? Okey, Kak Nida beli 880, hari ini RM1,303. Okey, kalau misalnya kata Kak Nida tak naklah mula beli emas sebab harga emas mahal. Okey, kalau 3 tahun akan datang, anda tahu tak harga emas akan menjadi berapa? Kita tak tahu. Tapi hakikatnya satu testimoni Kak Nida sendiri. Dulu Kak Nida beli 880, hari ini 1,300. Kalau anda beli hari ini 1,300, akan datang kita tak tahu. Okey, potensi untuk kenaikan harga emas orang kata ada nak berdasarkan apa Kak Nida? Okey, kita boleh rujuk kepada sentimen semasa, harga emas semasa. Tetapi itu bukan bawah kawalan kita. Apa yang kita boleh kawal adalah kita bertindak atau tidak membuat simpanan emas. Itu yang kita boleh kawal. Kita buat atau tidak. Yang lain kita tak boleh kawal. Okey, harga emas macam mana turun naik itu adalah perkara yang luar kawalan kita. Kita punya kawalan, kita sendiri bertindak, beli atau tidak membuat simpanan atau tidak. Okey, itu maksud Kak Nida. Tersasu-sasu pula bagi ni. Okey, yang seterusnya, golongan yang keempat, siapa yang wajib simpan emas? Okey, yang keempat adalah mereka yang buat simpanan. Okey, tetapi lepas tu ambil balik. Maksudnya simpanan asyik bocor sahaja. Asyik bocor saja. Terima kasih kepada Miss Ida, terima kasih kepada Zawati Tarmizi, terima kasih kepada Kemboja Az. Terima kasih join Kak Nida. Terima kasih Siti Az join Kak Nida. Alright, jadi maksud dia mereka yang buat simpanan tapi at the end ambil balik. Itu bukan simpanan namanya. Itu consider macam orang kata letak tepi pakai duit cash flow je, consider cash flow. Jadi
tak ada simpanan. Jadi simpanan kalau ambil balik dah turun balik kita punya graf simpanan tu lah. Kalau kita ukur dalam bentuk graf. Jadi kalau dah beku jadi emas, dia dah tetap dalam kita punya simpanan dalam bentuk grade emas. Lepas tu fikirlah nilainya makin meningkat. Jadi 4 golongan tersebut siapa? Pertama, mereka yang boros berbelanja. Kedua, mereka yang nak simpan untung perniagaan ataupun untung komisen. Ketiga, mereka yang nak parking duit simpanan jangka masa panjang. Dan yang keempat, mereka yang asyik aja simpanannya bocor. Simpanannya asyik saja bocor. Okey, jadi 4 golongan tersebut wajib simpan emas. Jadi anda terdiri daripada golongan yang mana satu? Golongan yang mana satu? Kak Nida sendiri, Kak Nida dalam golongan awalnya golongan yang pertama. Golongan yang pertama. Lepas tu consider macam nak elak penyakit boros berbelanja. Lepas tu Kak Nida juga dalam golongan yang ketiga, iaitu nak parking untuk simpanan jangka masa panjang. Okey. Lepas tu kalau misal kata Kak Nida pun merupakan dealer public good, Kak Nida pun juga ada consider bila ada customer, consider adalah kita punya insentif. Jadi Kak Nida pun golongan yang kedua, nak consider simpan insentif kita di dalam bentuk emas. Jadi kalau kita simpan dalam bentuk duit, dia cair dek. Otak ni nakal je, asyik fikir nak berbelanja. Okey, dan seterusnya golongan yang simpanan asyik bocor. Jadi dah pertama dah beku, kedua consider dah bekukan daripada cair. Jadi Kak Nida sendiri dalam 4 golongan tersebut. Jadi anda golongan yang mana? Yang penting kita mahu tak mahu saja nak membuat simpanan emas. Okey. So, Kak Nida nak simpan emas ni sampai bila? Sampai bila lah kita nak kena simpan emas ni? Simpan tak tahu sampai bila. Nak kena ikut orang ke? Okey, tidak. Kita nak simpan emas, mesti ada matlamat. Okey, mesti ada matlamat. Pertama tadi Kak Nida dah bercakap kenal pasti siapakah kita dalam penyimpanan emas ini. Okey, kita bercakap tentang adakah kita penyimpan, pelabur ataupun peniaga. Lepas tu Kak Nida bercakap pula 4 golongan yang wajib simpan emas. Mereka yang boros berbelanja, mereka yang ada untung perniagaan, tak tahu nak simpan kat mana ataupun tak nampak untuk perniagaan, mereka yang nak parking simpanan jangka masa panjang, dan mereka yang buat simpanan tapi ambil balik. Okey, itu 4 golongan. Yang seterusnya kita nak bercakap tentang matlamat kita nak menyimpan emas. Okey, kita nak simpan emas ni mesti ada matlamat. Kalau tak ada matlamat, kita macam tak ada hala tuju. Bila kita dah ada matlamat, itu bermaksud kita akan memberikan kita galakan untuk konsisten setiap bulan membuat penyimpanan emas. Okey, antara matlamatnya. Okey, macam Kak Nida sendiri, Kak Nida akui sebagai dana kecemasan. Kalau kita tak ada dana kecemasan, okey, kalau misal kata hujung bulan, hujung bulan dapat consider awal bulan dapat gaji. Actually 28 hari bulan lah contoh dapat gaji. Bayar itu, bayar ini, belanja itu, belanja ini. At the end, hujung bulan dah kecup perut nak tunggu duit gaji yang baru. Begitulah pengalaman Kak Nida sendiri selama 25 tahun bekerja. Tak ada simpanan yang padu. Jadi maksudnya kita kena memiliki dana kecemasan, di mana dana kecemasan ni dinasihatkan kita punya mentor ataupun otak-otak di dalam public good ini, kita kena memiliki at least 6 bulan gaji. Kalau gaji kita 3,000, kita mesti memiliki dana kecemasan 6 kali 3, 18,000. Jadi kalau anda simpan dalam bentuk emas, nilainya meningkat tak? Jadi RM18,000 anda consider asingkan untuk sebagai dana kecemasan. Lepas tu nilainya pula makin meningkat. Jadi wow tak dekat situ. Okey, kalau anda simpan dalam bentuk kertas dana kecemasan anda, tapi terkesan dengan inflasi. Inflasi tu bermaksud kuasa beli duit kita makin menyusut. Kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Dulu karipap 30 sen. Okey, sekarang karipap satu biji karipap juga tak dapat dah 30 sen. 50 sen paling kurang. Lepas tu kalau kat Shah Alam ini 50 sen ke 80 sen. Ikut kawasan lah.
Kalau KL Kak Nida tak pasti berapa. Kak Nida Shah Alam ni paling rendah 50 sen, tak dapat lagi dah 30 sen. Jadi karipapnya sama. Okey, design karipapnya sama. Okey, rasa dia berbeza lah ikut pada tukang masak. Okey, yang memasak karipap tersebut. Tetapi kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Macam Kak Nida cakap tadi, dulu Kak Nida beli 1 gram RM214. Sekarang 1 gram kita terpaksa bayar RM307 hari ini. Jadi terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Itu maksudnya inflasi. Kuasa beli duit kita makin menyusut. Tapi kalau anda simpan dalam duit dalam bentuk gram emas, nilainya makin meningkat. Jadi macam Kak Nida cakap tadi, sejak 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan harga emas hampir 10% setiap tahun. Bukan orang kata 20 tahun naik sekali, tidak. Setiap tahun hampir 10% kenaikan harga emas. Okey, jadi antaranya matlamat simpan emas adalah sebagai dana kecemasan. Yang kedua, sebagai dana haji dan juga umrah. Okey, kalau misal kata kita patah balik, Kak Nida pun ada customer yang kata dia simpan duit untuk haji dan juga umrah dalam bentuk duit kertas. Tapi at the end, bila simpan dekat tabung haji, ada kan kad ATM tu, cucuk balik, ambil balik. Bila dah ambil balik, berkuranglah balik simpanan tersebut. Jadi dia kata dia tak boleh kawal diri dia untuk ambil duit tu. Dia tak boleh kawal. Jadi saya nak bekukan ni Kak Nida, saya nak kena lawan diri dia. Cara dia, dia kena ubah. Dia kena buat, dia sendiri akui yang dia terpaksa buat something untuk elak daripada duit tu diambil balik. Dia transform kepada simpanan emas. Sekarang ni terbaru beliau beli 13 dinar. Okey, Kak Nida pun faham yang mana itu adalah consider kesilapan kita juga. Bila ada duit kertas, kita nak belanjakan saja. Okey, jadi itu adalah satu tindakan yang betul di mana dapat elakkan duit daripada cair, dia ubah kepada simpanan emas. Alright, seterusnya matlamatnya, apabila dah elak duit daripada cair kat tabung haji tu, okey, dia bekukan jadi emas. Okey, dah selamatlah, dah tak payah fikir dah tak ada sebab apa kita biasanya akan sebut bila beli emas ni kita rasa tak berduit. Dah beli emas kan? Of course dah tak berduit. Tapi hakikatnya duit anda dah bekukan dalam bentuk gram emas, di mana emas ini boleh dicairkan semula. Emas ini sebenarnya adalah duit. Okey, jadi kita kena ambil tindakan elak daripada duit daripada cair, ubah kepada simpan emas. Okey, jadi itu matlamat kedua, haji dan juga umrah. Okey, ada juga posting Kak Nida. Okey, anda boleh rujuk balik posting-posting Kak Nida, di mana kalau anda membuat simpanan emas, kos untuk haji dan umrah makin rendah dalam bentuk gram emas. Sebab apa? Kita dah miliki gram emas, tetapi nilai emas tu makin meningkat. Jadi kita consider untungnya simpan dalam bentuk emas. Okey, jadi kalau anda tengok posting Kak Nida, anda boleh scroll balik, ada penerangan tentang kos haji dan juga umrah makin kurang apabila dia lebih kurang. Bukan lebih kurang, kurang daripada apabila kita membayar kos dalam bentuk duit kertas. Sebab apa? Nilai emas yang kita simpan tu makin meningkat. Yang seterusnya, matlamat untuk dana persaraan. Dana persaraan. Okey, Kak Nida, saya ada KWSP. Kak Nida, saya ada duit pencen. Jadi saya tak payah fikir dah dana persaraan. Okey, tak apa. Macam Kak Nida cakap tadi, duit kertas biarkan dalam bentuk duit kertas di dalam bank. Dalam masa yang sama, anda kena maklum ia terkesan dengan inflasi. Tetapi bila anda berdikit-dikit daripada sekarang, daripada anak-anak muda ni, asingkan je RM100, asingkan je 1 gram 1 bulan, ataupun 10% daripada gaji, cipta dana persaraan kedua. Jadi anda miliki 2 dana persaraan. Pertama, EPF ataupun pencen tersebut. Yang kedua, apabila ketiganya zaman pencen nanti, anda dah miliki emas. Dan anda mana tahu kenaikan harga emas akan datang, kita tak tahu. Jadi nilai dana persaraan anda makin tinggi nilai dia. Kalau sekarang hari ni RM307, kalau besok dia naik RM400, berapa nilai dia? Nilai simpanan anda untuk dana persaraan. Kalau dia naik kepada RM500, berapa anda bayangkan dana persaraan anda?
Kan? Okey, jadi berdikit-dikit daripada sekarang. Biarlah RM100 pun boleh simpan emas ni kan. Biarlah 100, orang kata celah gigi lah, 100 tak nampak sangat. Buat je dek, buat dulu faham kemudian. Besok bila dah bergram-gram simpanan anda, emas anda akan rasa wow, akan keluar perkataan lah, kenapa tak mula daripada dulu ya? Kenapa dulu tak beli banyak ya? Itu memang statement yang selalu kita memang dengar je. Okey, so seterusnya matlamatnya adalah sebagai hartanah. Okey, ada juga posting Kak Nida. Terima kasih kepada Teacher Sal, join Kak Nida, Noshi. Terima kasih. Jadi seterusnya sebagai dana untuk hartanah. Okey, salah seorang otai di dalam public gold ataupun juga penasihat keuangan, Tuan Samsudin Kadir. Okey, beliau selalu menyatakan memang beli emas kat sini. Dalam buku beliau, beli emas menyesal, tak beli emas lagi menyesal. Betul lah tu. Beli emas menyesal sebab misal kata bagi orang yang tak ada ilmu, dia menyesal beli emas. Tapi hakikatnya bila dah ada ilmu, bila dah beli emas sikit, lepas tu belajar ilmu emas, akan rasa tak beli lagi menyesal. Okey, beliau ada memang ayat-ayat beliau memang power di mana pertama beli emas menyesal, tak beli lagi menyesal. Dan ayat selalu beliau juga guna, emas merupakan kekayaan semasa senang, penyelamat ketika gawat. Memang betul sangat-sangat. Itu memang Kak Nida akui, memang bagi Kak Nida terkesan dan Kak Nida memang apply ayat-ayat tersebut di dalam Kak Nida punya posting dan juga Kak Nida punya live. Terima kasih kepada Cik Jad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih join Kak Nida. Terima kasih kepada Norsyah. Bagi Kak Nida like banyak-banyak. Kak Nida hargai sangat-sangat. Okay? Alright. Terima kasih kepada Jad Pendang. Alright. Jadi apa yang beliau nyatakan dalam buku beliau ada tulis kat sini, autograph kat sini. Apa nasihat beliau? Okey, bismillah. Okey, buy gold every month. Maksudnya beli emas setiap bulan. Konsisten lah tu maksudnya. Beli setiap bulan. Lepas tu convert into property. Maksudnya lepas tu kita convert, kita jual balik kan. Bila dah capai matlamat, kita jual balik kepada harta benda, property ataupun hartanah. Kita beli emas ni berdikit-dikit. Kita boleh beli emas berdikit-dikit. Kalau kita nak beli rumah, kita tak boleh lah beli tingkap dulu, lantai dulu, bumbung dulu. Okey, kita nak beli consider dinding dulu, tak boleh. Kita kena beli terus satu unit. Tetapi emas kita boleh beli berdikit-dikit, lepas tu kita convert kepada hartanah, convert kepada property. Berdikit-dikit tu asingkan je lah RM100 daripada gaji tu. Saya gaji tak tinggi Kak Nida, gaji RM1,200 saja. RM1,200 kalau anda nak tahu, salah seorang juga dealer public gold yang hebat ini, Tuan Zulkifli Syafi'i, beliau ketika mula bekerja dulu, gaji masih rendah lagi. Ketika itu beliau menyatakan RM20 pun beliau simpan. Paksa diri asingkan untuk simpanan. Lepas tu kalau kat public gold ni, kalau anda nak menyimpan emas, RM100 dah boleh mula menyimpan emas. Dulu Kak Nida anggap nak menyimpan emas ni kena ada duit ribu-riban baru boleh layak nak menyimpan emas. Hakikatnya tidak. Tanya Kak Nida, tanya kenapa tu dek? Tanya Kak Nida untuk unlock MD kan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Jad. Kak Nida post dekat dekat sana tu. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jadi next round adalah giliran Cik Jad pula. Okey. So nanti datang tak, hadir tak ke ARN? Okey, Award Recognition Night. Jadi bila hadir kat sana kita boleh jumpa. InsyaAllah, amin. Alright. Okey. Kita jumpa kat sana. Kalau Cik Jad hadir kat sana, jom kita jumpa kat sana. Kita tap energi mereka-mereka yang lebih berjaya daripada kita, di mana kita bak kata pengerusi kepada kita punya PGYM, okey, Tuan Haji Syukur pula. Tuan Haji Syam menyatakan kita hadir kepada event tersebut sebab untuk kita nak tengok kejayaan kita di akan datang. Jadi insyaAllah jangan lupa Cik Jad hadir kepada di program ARN nanti 10 Jun. Terima kasih Cik Jad. Okey, terima kasih bagi Kak Nida like juga. Alright. Kat mana Kak Nida tadi? Alright, tadi bercakap tentang dana hartanah dan matlamatnya untuk persaudaraan. Seterusnya dana perkahwinan.
Okey, dana perkahwinan. Okey, anak-anak muda yang baru nak up BBNU, BBNU yang baru mula bekerja, jangan lupa asingkan untuk dana perkahwinan. Tapi menanti peluang untuk bertemu dan melihat dealer-dealer yang hebat juga nanti. InsyaAllah nanti kita jumpa Cik Jad. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa. Okey. Alright, jadi sebagai dana perkahwinan, Kak Nida, saya belum ada pasangan lagi. Tak apa, Dek. Belum ada pasangan, peluang untuk anda menyimpan sebelum pasangan tu muncul. Sebelum jodoh kita tu muncul. Jadi maksudnya berdikit-dikit lah daripada sekarang untuk simpanan persediaan untuk perkahwinan kelak. Kita asingkan 10% daripada gaji. Sebelum berbelanja, asingkan dulu untuk simpanan. Ataupun paling tidak, misalnya kata tak mampu lagi, at least RM100. Kalau RM100 anda mula dalam akaun Gap, anda mula di dalam akaun Gap adalah 0.3257 gram hari ini. Okey, jadi kalau kita kata kita berdikit-dikit daripada sekarang, sebelum tiba masanya ataupun ketika tiba masanya, kita dah bersedia dengan kos untuk perkahwinan tersebut. Kos perbelanjaan perkahwinan bukan saja pada pihak lelaki, pihak perempuan pun perlu membuat simpanan. At least yang nak kahwin sama-sama kan. Jadi at least perbelanjaan tu dapat dipercepatkan untuk urusan perkahwinan. Kita bukan kata bermewah-mewah untuk perkahwinan, tidak. Kita at least kita tidak membuat hutang untuk kos perkahwinan tersebut. Jangan buat hutang. Sebab apa? Majlis perkahwinan satu hari tu je. Consider satu event tu saja. Tapi at the end, lepas tu kita terpaksa berhutang kiri dan kanan. Jadi elakkan daripada berhutang untuk majlis perkahwinan, di mana anda sediakan persediaan kos perkahwinan tersebut daripada sekarang. Asingkan paling tidak 100, asingkan paling tidak 1 gram 1 bulan. Posting terbaru Kak Nida, kalau nak dapat 100 gram, okey, mudah sahaja caranya. Buka akaun Gap percuma. Lepas tu konsisten 1 gram 1 bulan, ulang 100 kali, dah jadi dah 100 gram. 8 tahun dah 96 gram. Okey, tambah lagi 4 gram jadi 100 gram. Benda dah ada depan mata. Kaedah mula nak menyimpan emas dah ada depan mata. 1 gram 1 bulan, kalau anda bayangkan RM307 hari ini, okey, dalam akaun Gap. Bayangkan RM307 tu anda bawa shopping komplek. Kejap je settle. Anda bawa tempat fast food. Kejap je settle. Anda sebelum pergi ke sana, bekukan jadi emas dulu. Okey, bekukan jadi emas itu untuk apa? Untuk anda juga di masa akan datang. Okey. Alright, seterusnya dana perkahwinan. Okey, bila dah kahwin, later on ada pula kita dah kepada fasa yang seterusnya, iaitu dunia perkahwinan. Kemudian kita mendapat cahaya mata. Kita standby untuk dana pendidikan anak-anak. Baru ni kita masih lagi mood raya, masih lagi consider ada duit raya anak-anak tu. Duit raya anak-anak cepat-cepat bekukan jadi emas. Caranya, buka akaun Gap Junior. Bila kita buka akaun Gap Junior, kita boleh mula dengan serendah 100. Okey, jadi kalau misalnya kata ada 500, anda dah berjaya selamatkan daripada cair. Kalau duit tersebut anak-anak kita yang pegang, of course parents tak boleh guna, tak boleh pakai duit anak-anak tu. Tak bolehlah bayar bil ini, tak bolehlah bayar van sekolah, tak bolehlah bayar apa-apa yang patut, bil air, bil api, tak boleh guna. Even nak consider kita nak simpan dalam akaun bank kita pun, kita tak dapat ingat itu adalah duit anak kita. Jadi better buka satu akaun Gap Junior di mana anda parking duit tersebut dalam bentuk Grab emas. Kalau misal kata besok dia ada duit simpanan tabung simpanan, duit consider apa-apa saja pemberian, duit belanja sekolah dia jimat-jimat, bekukan masuk akaun Gap. Okey, dalam jangka masa panjang nilainya meningkat. Lepas tu dapat duit daripada cair. Lepas tu apabila tiba ketikanya mereka nak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, kos untuk pembiayaan pembelajaran mereka dah disediakan melalui dana pendidikan ini. Okey, anda dah sediakan daripada sekarang. Esok tak perlulah mereka apply loan lagi. Bila tempoh zaman pekerjaan, nak kena bayar loan dah pula.
Baru nak mulakan dunia pekerjaan dah kena tolak duit loan untuk loan pembelajaran. Sayang kan, consider gaji masih rendah lagi ketika itu, baru nak hidup, tapi dah kena nak bayar loan. Jadi elakkan daripada buat loan pembiayaan pembelajaran mereka. Dari sekarang ni, anak kita masih kecil ni, konsisten menyimpan untuk mereka. Nilainya makin meningkat. Dalam masa yang sama, elak duit daripada cair. Okey, so itu antara matlamat dia. Okey, yang seterusnya apa ya? Matlamat dana sebagai dana kecemasan, dana persaraan, haji dan umrah, hartanah, dana pendidikan anak-anak, dana perkahwinan dan seterusnya untuk mereka yang nak simpan jangka masa panjang. Okey, yang ada consider duit sewa rumah ke, duit apa-apa, consider duit terpijak ke, simpan dalam bentuk gram emas, simpanan jangka masa panjang. Okey, so itu kategori mereka. Pertama tadi Kak Nida bercakap siapakah kita dalam menyimpan emas. Lepas tu Kak Nida bercakap tentang siapakah golongan yang patut menyimpan emas. Lepas tu tadi Kak Nida bercakap tentang matlamat nak menyimpan emas. Okey, so informasi-informasi ini yang anda boleh perolehi apabila anda berada di dalam circle public gold ini. Apabila anda mulakan langkah pertama, walaupun serendah 100, anda sentiasa akan mendapat ilmu emas daripada circle di public gold ini. Pertama, melalui buku-buku yang Kak Nida sharekan tadi. Okey, buku-buku ini mereka sendiri adalah penyimpan emas di dalam public gold. Okey, mereka juga penasihat keuangan dekat luar sana. Okey, kalau Tuan Samsudin Kadir selalu ada di corong-corong radio, selalu ada di program-program TV Al-Hijrah dan sebagainya. Kalau anda tak kenal siapakah, seterusnya adalah Tuan Syukur Hashim. Selalu ada di rancangan-rancangan TV, RTM, TV3, selalu mendapat jemputan bercakap tentang emas. Jadi, mereka sendiri penyimpan emas, mereka sendiri adalah penasihat keuangan. Itu adalah satu rujukan untuk kita mendapatkan ilmu emas. Seterusnya, training-training yang disediakan kepada mereka yang dah menjadi customer ataupun belum lagi menjadi customer, diberikan kepada anda, memberikan anda ilmu tentang emas. Ilmu tentang emas dan juga ilmu tentang public gold yang anda boleh pilih 4 kaedah membeli emas. Kak Nida belum sentuh tentang 4 kaedah lagi. Okey, orang kata asyik cakap tentang nak beli emas, jadi Kak Nida cakap dekat ujung lah. Ada 4 kaedah anda nak mulakan simpanan. Ada 4 kaedah. Mampu milik, mudah, murah, telus, patuh syariah. Okey, kenapa Kak Nida sharekan? Sebab Kak Nida dulu ingat beli emas ni kena ada duit ribu-riban. That's why Kak Nida nak sharekan kepada kawan-kawan semua. Ada kaedah yang mudah, murah untuk semua golongan. Okey, yang pertama kita bercakap tentang kaedah yang paling orang kata popular. Paling popular. Tapi actually bagi Kak Nida semua popular. Sebab memang mudah sangat untuk kita. Pertama, account gap. Gold accumulation program. Boleh mula dengan serendah 100 sahaja. Okey, 100 itu bukan yuran. Ia adalah gram emas di dalam account gap anda. Join adalah percuma. Lepas tu 100 itu Kak Nida pula beri rebate kepada anda RM10. Nak bagikan galakan kepada anda nak mulakan simpanan. Okey, jadi kalau 100 itu dalam account gap, ia adalah 0.3257 gram dalam account gap anda. Lepas tu anda konsistenlah setiap bulan. Ulang dan ulang dan ulang. At the end bulan ke-12 hampir 1 dinar anda boleh dapat 4.25 gram. Apabila simpanan anda tu dah cukup dah 6 gram, anda dah boleh dah keluarkan 1 dinar tersebut. Okey, lepas tu kalau anda nak aranukan, boleh saja buat je secara online. Anda nak jual balik pun buat saja secara online. Anda nak kekal nak keluarkan design-design di dalam account gap pun boleh je. Klik aja untuk withdrawal, pilih saja design tersebut, lepas tu akan dihantar kepada anda secara pos berinsurans. Okey, kalau hantar kepada anda secara berinsurans, tak payah risau dah kalau emas tersebut hilang tak sampai kat tangan anda. Okey, public gold akan ganti emas tersebut. Tak payah risau. Sejak Kak Nida join 2019 hingga kini, tak pernah lagi emas yang Kak Nida keluarkan, Kak Nida beli tak sampai, tak dapat. Tak pernah. Okey, semuanya selamat sampai. InsyaAllah. Sebab apa? Ada cover dengan insurans. Kalau lebih daripada 21.25 gram, iaitu 5 dinar, lebih daripada 5 dinar tersebut, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Terima kasih kepada Uji
Uji Oji. Terima kasih join Kak Nida. Terima kasih kepada Bungsu Girl join Kak Nida. Terima kasih kepada SMZ. Alright. Jadi kalau kemudahan ini kena terikat ke Kak Nida tiap bulan, tidak. Bebas bila-bila masa anda nak tambah simpanan anda. Anda nak kata bulan ini ada bajet lebih, yes, tambah lebih lah dalam simpanan anda. Rekodnya dalam bentuk gram emas, bukan duit ringgit ya. Kita nak fahamkan account gap ni macam ni je. Kalau dekat bank kita simpan duit, kita ada account bank. Tapi dekat public gold kita nak simpan gram emas. Okey, rekodnya memang dalam gram, bukan dalam bentuk RM. Pembelian kita adalah dalam bentuk kita boleh secara FPX ataupun kita upload slip transfer kita. Bukan kepada akaun dealer ya, bukan. Ia adalah akaun public gold sendiri, tidak kepada dealer. Jadi anda jangan risau, bukan masuk akaun Kak Nida, tidak. Okey, jadi pembayaran secara FPX ataupun upload je kita punya transfer slip tu, kita upload ke sistem. Okey, lepas tu macam mana Kak Nida cakap tadi, okey, kita nak keluarkan boleh, kita nak aranukan boleh, kita nak jual balik boleh, kita nak terus simpan di dalam akaun gap pun boleh. Tak ada sebarang charge pun dikenakan sepanjang kita simpan gram emas kita di dalam akaun gap tersebut. Best ke? Best sangat-sangat. Syaratnya satu saja, kekal 1 gram, lepas tu dah boleh dah keluarkan, aranukan, nak jual semula boleh. Secara online, tak payah nak ambil cuti, nak pergi kat branch, tak payah nak outing, tak payah nak cari parking, tak payah risau-risau. Branch jauh Kak Nida, that's why lah account gap ni sesuai untuk anda. Okay, alright, itu adalah kaedah Gold Accumulation Program account gap, di mana anda mengumpul gram emas. Emas fizikal semuanya adalah emas fizikal 24K999. Okey, seterusnya, kaedah seterusnya adalah account gap juga, tetapi auto debit. Auto debit ni maknanya anda subscribe minimum RM200. Consider macam kita sebut standing instruction. Kita tolak daripada account gap siap-siap, dapat gaji, kita subscribe ikut kepada bajet anda. Okey, ikut kepada tarikh anda pilih. Lepas tu tiap bulan kita tolak daripada account bank kita. Minimum RM200 anda berpeluang menang emas. Bunga emas program hadiah utama. Bunga emas 10 gram. Lepas tu bunga emas 5 gram. 1 dinar. Lepas tu setengah dinar. 1 gram. 0.5 gram. Lepas tu earring. Lepas tu C-wallet RM50. Lepas tu gold card album eksklusif. Lepas tu gold card folder. Itu adalah hadiah-hadiah ditawarkan kepada mereka yang subscribe auto debit account gap. Peluang menang tu setiap bulan. Bukan sekali saja sepanjang 12 bulan. Bukan. Setiap bulan peluang menang cabutan bertuah, menang emas. Simpan emas, menang emas. Minimum subscribe RM200 saja. Kalau RM200 itu adalah 0.3257 kalilah 2. 0.64 kan. Macam tu lah. Jadi best ke tak best? Best ke best sangat-sangat? Simpan emas tapi peluang menang emas. Rezeki kita tak tahu. Mereka yang subscribe saja berpeluang menang untuk cabutan bertuah ni. Mereka yang tak subscribe tak adalah. Okey, jadi nak menang, kita tak tahu rezeki kita. Mana tahu rezeki kita. Okey, dah banyak kali dah pengumuman setiap bulan announce siapakah pemenangnya. Okey, jadi kita nak jugalah menang. Mana tahu kita yang menang. Okey. Alright, yang kedua adalah auto debit account gap. Okey, seterusnya. Okey, yang auto debit account gap ni sesuai sangat untuk mereka yang nak konsisten menyimpan emas tapi takut terlupa. Ini memang sesuai sangat untuk anda. Alright, yang seterusnya promosi 10 kali bayar. Promosi 10 kali bayar ni pun memang popular. Kak Nida memang cakap lah, semuanya kaedah popular. Memang orang kata mampu milik lah. Mampu milik, mudah, murah, terus, patuh, syariah. Sesuai semua golongan. Promosi 10 kali bayar. Peluang pertama, kita dapat lock harga. Harga naik tinggi macam mana sekalipun, kita tak payah risau. Kita follow saja harga yang kita dah lock hari ini. Contoh hari ini kan, kalau Kak Nida dah standby dah tadi. Tapi kita kena maklum, harga revise setiap 20 minit. Tadi Kak Nida ambil pukul 8.30 tadi. Untuk 1 dinar kalau belian tunai adalah RM1,303. Okey, kalau untuk 1 dinar 10 kali bayar, bulan pertama RM148,
9 bulan seterusnya adalah RM130. Kenapa bulan pertama berbeza? Sebab dia ada tambah dengan gold premium dan juga EPP premium. Jadi gold premium itu bila kita nak keluarkan tu adalah charge RM15 ke macam tu, ikut kepada design. Lepas tu RM10 tu adalah sebab kita ambil EPP premium, sebab kita ambil kaedah EPP. Kalau kita kaedah lain tak ada EPP premium. Syariah Easy Payment Purchase ini adalah kaedah yang patuh syariah. Kita tak payah risau. Semua kaedah di dalam public gold ini adalah patuh syariah. Di mana pengerusinya adalah di mana panel syariah public gold adalah Amani Advisor Sdn Bhd. Pengerusinya adalah Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Okey, jadi anda boleh Google siapakah mereka panel public gold ini. Panel yang memberikan CJ kepatuhan syariah kepada public gold. Okey, jadi anda lock promosi 10 kali bayar, harga naik tinggi macam mana esok pun sebab harga hari ni rendah. Jadi jangan lupa lock hari ni. Hari ni harga rendah, peluang lock harga. Harga naik tinggi macam mana tak payah risau. Kita follow kepada harga yang kita dah lock hari ini. Itu bestnya promosi 10 kali bayar ni. Jangan tak ambil. Harga anda lock ketika harga rendah. Simpan dengan harga tu selama 10 bulan, habis simpan pula. Consider anda dah lock harga, anda dah dapat harga tersebut. Maksudnya anda dah consider miliki jadual, follow saja pada jadual tersebut. Harga naik tak payah risau. Esok lusa lagi naik tak payah risau. Kita dah lock harga. Itu kelebihan mereka yang ambil promosi 10 kali bayar. Terima kasih kepada Ju Jambul join Kak Nida. Terima kasih Kak Nida, hargai sangat-sangat. Okey, jadi kita dah lock harga yang kita tak payah risau harga naik. Kedua, kita dapat emas, pilih emas yang lebih besar. Sebab apa maksud Kak Nida beli emas yang lebih besar? Sebab kalau kita contoh kita pilih nak beli 1 gram 1 bulan, kita rasa macam sikit, tapi kita nak yang besar. Jadi peluang ketika ini dapat emas yang lebih besar, tetapi harga emas tersebut dah dipecahkan kepada 10 bulan, di mana kita dah lock harga tadi. Dah lock harga 1, boleh pula pecah kepada 10 bulan. Okey, contoh kat ni dah bercakap pasal bunga emas 10 gram. Kalau kita kata nak beli cash, bunga emas 10 gram adalah RM3,067. Okey, kalau kita ambil promosi 10 kali bayar, dah dipecahkan kepada 10 bulan. Jadi bulan pertama adalah RM338 sahaja. Bulan seterusnya adalah RM306. 9 bulan seterusnya. Itu harga yang kita follow. Okey, kita harga final adalah semasa kita lock order, sebab harga di sistem update setiap 20 minit. Okey, jadi itu sedia maklum ya. Jadi kenapa tadi Kak Nida cakap harga macam ni bila saya nak lock harga lain? Okey, kena sedia maklum harga ikut kepada harga pasaran emas, di mana dia revise, dia update setiap 20 minit. Okey, itu adalah harga draft yang Kak Nida cakap Kak Nida ambil ketika sebelum live tadi pukul 8 tadi, 8.30. Jadi, peluang tak anda dapat emas yang lebih besar dipecahkan kepada 10 bulan. Ini bukan bayaran ansuran ya dek. Ansuran adalah bermaksud kita bayar bulan pertama, kita dah dapat dah emas kita. Tidak, bukan. Okey, ini bukan kutu, ini bukan ansuran. Ini adalah kita panggil kaedah syariah Easy Payment Purchase, di mana pembayaran tersebut kita sebut sebagai security deposit. Security deposit bermaksud kita parking duit pembayaran bulanan kita buat tu. Lepas tu habis bayar barulah secara rasmi diserahkan kepada public gold, dan public gold pun memberikan emas yang kita beli, yang kita pilih tersebut. Di situlah berlakunya akad jual beli. Sepanjang 10 bulan tersebut, kalau misalnya kata tengah jalan kita tak jadi, kita tak ada komitmen, kita sangkut mana-mana payment, kita nak berhenti, boleh, tak masalah. Itu yang di mana kaedah ini mendapat kepatuhan syariah, sebab emas adalah barangan ribawi. Dia tidak boleh dibeli secara ansuran. Contoh kita beli motor. Kita bayar motor bulan pertama, lepas tu motor dah dapat. Lepas tu kita sambung bayar sampailah sebulan habis bayar. Kita beli kereta, bayar bulan pertama, kereta dah dapat. Ini berbeza dengan begitu.
Ia adalah di mana syariah easy payment purchase, kita habis bayar barulah kita dapat emas kita. Okay. So kalau dalam tengah jalan kita sangkut, kita tak dapat habiskan, kita boleh dapat balik duit kita, tetapi public gold of course lah ada charge penalty dekat situ. Dan itu kena sedia maklum. Sebelum setuju nak ambil promosi 10 kali bayar, kena sedia maklum apakah yang kita kena lakukan melalui kaedah yang disediakan ini. Okay, jangan kata at the end saya tak tahulah begini Kak Nida, saya tak tahu. Jangan. Kalau kita dah kata setuju nak ambil promosi 10 kali bayar, kita dah lock harga. Public Gold dah sediakan harga itu untuk anda. Lepas tu anda tak jadi tapi ada charge penalty, tak ada sebarang soal jawab pun, duit itu akan diserahkan balik kepada anda. Dengan syarat penalty tadi itulah kita bayar 10% daripada harga emas yang kita lock. Okey, promosi 10 kali bayar, kita dapat lock harga. Kedua, kita dapat emas yang lebih besar. Ketiga, automatically kita disiplin for saving untuk kita punya simpanan. Kalau kita dah ada jadual tu kan, misal kata kita hari ni berapa bulan? 19 hari bulan. Jadi 19 hari bulan 5 bulan pertama, 19 hari bulan 6, 19 hari bulan 7, kita ikut jadual bayar. Lepas tu habis bayar akan dihantarkan kepada kita secara pos berinsurans. Gold in transit. Kalau misal kata lebih 21.25 gram, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Okay. So, itu adalah kaedah yang mudah, murah, mampu milik, patuh syariah untuk kita. Kan? Best ke tak best? Consider dulu kena ada ribu-riban ke Kak Nida kena dibeli emas? Tidak, dek. Kat public gold memang rendah macam ni lah. Memang murah macam ni lah. Bukan murah, memang orang kata harga emas ikut pasaran semasa, ikut pasaran dunia. Emas memang mahal. Orang akan cakap emas mahal lah Kak Nida. Emas tak pernah murah, dek. Orang akan cakap tiap tahun, daripada dulu orang akan cakap emas ni mahal. Okey? Sebab ia adalah barang yang bernilai. Memberikan nilai kepada simpanan anda. Penyimpan nilai yang baik. Okey? Lepas tu, seterusnya kaedah yang ada kat public gold ni yang keempat adalah kaedah belian tunai. Okey, belian tunai tak payah explain lah. Memang mudah sangat. Ada duit terpijak, ada duit dekat tangan, beli je secara tunai. Okey, jadi 4 kaedah. Account gap, auto debit account gap, promosi 10 kali bayar. Tengah on sekarang ni untuk 1 dinar, paling rendah 1 dinar sehingga 1 kilo pun boleh. Dan seterusnya kaedah belian tunai. Okey, so itu adalah kaedah-kaedah yang sesuai sangat untuk anda. Mereka yang newbie nak join, Kak Nida akan bagi rebate RM10 untuk yang join account gap tadi, seumpama anda mula dengan RM90. Okey, mereka yang nak ambil promosi 10 kali bayar, Kak Nida akan berikan anda discount code untuk anda tolak daripada pembelian anda. Discount code itu pun RM10. Okey, sikit sangat lah Kak Nida. Alah, itu je yang Kak Nida boleh nak berikan. Sebab apa? Kalau tidak, macam mana nak Kak Nida sebenarnya nak menggalakkan lagi anda membeli emas dengan mudah, murah dan terus. Dulu kita anggap kena ada ribu-riban saja kena membeli emas. Kemudahan ini yang disediakan public gold ini memang orang kata sesuai untuk semua golongan. Sesuai. Tak kira lah anda ini pesara, anda ada masalah blacklist, bankrupt, move list kan. Tak masalah. Tak menjadi masalah kepada public gold. Tak memerlukan sebarang kelayakan keuangan. Tak perlukan langsung kelayakan pekerjaan. Tak perlu. Yang penting kalau promosi 10 kali bayar, berumur 18 tahun ke atas. Yang penting seawal adanya MyKit dah boleh dah buka account gap. Bermula dengan kita panggil untuk anak-anak kita account gap junior. Okey, so mula dan tunggu. Jangan tunggu-tunggu nak mula. Tapi bila dah mula, konsisten. Biarlah macam kura-kura. Jangan jadi arnab. Laju je. Lepas tu tak sambung. Tidak boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Okey, bagi Kak Nida tidak boleh. Bagi Kak Nida, emas adalah anti-stress. Itu bagi Kak Nida. Bagi Kak Nida, emas sebab apa? Nak standby sebagai dana kecemasan. Okay? Sebagai untuk simpanan masa depan anda. Anda simpanlah emas untuk masa depan keluarga anda juga. Lepas tu anda simpanlah emas sebelum anda memerlukannya. Okay? Kita mula berdikit-dikit daripada sekarang. Bak kata Tuan Samsudin Kadir. Lepas tu convert lah into property. Harta benda ataupun hartanah. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Mulakan langkah pertama. Jangan bertangguh-tangguh. Mula dan tunggu. Lepas tu, bila dah ada ilmu emas, konsisten setiap bulan. Jangan
beli dan stop. Nak miliki tips memiliki simpanan yang makin naik, yang makin orang kata simpanan yang padu, follow saja tips seperti Irfan Khairi. Reward yourself first, asingkan 10% daripada gaji sebelum berbelanja. 10%. Kalau gaji 3,000, asingkan 300 untuk simpanan. Gaji 1,200, asingkan 120 untuk simpanan. Okey? Walaupun misal kata RM20 je saya mampu asing. Asing letak tepi dulu, lepas tu cukup 100, masukkan dalam akaun Gap. Yang penting bukan untuk siapa, untuk anda juga dan juga untuk keluarga anda. Beli untuk simpanan masa depan anda. Okey, so sekian sahaja daripada Kak Nida. Okey, kalau anda nak mulakan langkah pertama, klik follow profil Kak Nida. Lepas tu Kak Nida akan guide daripada A to Z. Okey, jangan lepaskan peluang sebab peluang dah ada depan mata. Sebab Kak Nida sendiri pun rasa rugi sangat sebab lambat jumpa kaedah-kaedah yang disediakan dekat Public Good ini. Jadi kepada anda yang nak mulakan langkah pertama, mulakan hari ini sebab kita akan rindu harga hari ini untuk akan datang. Macam Kak Nida, mula pada 214, Kak Nida rindu dengan harga tersebut. Tak boleh lagi nak dapat harga tersebut. Jadi, kepada mereka yang baru nak mulakan hari ini, itu adalah benchmark untuk anda. Okey, so sekian saja daripada Kak Nida. InsyaAllah kita jumpa lagi live seterusnya. Kak Nida memang nak sharekan kepada anda semua yang mereka yang tercari-cari kaedah yang nak menyimpan emas dengan mudah, murah, mampu milik ini, supaya lebih ramai lagi dapat benefit ataupun dapat keuntungan, kelebihan kenapakah perlu menyimpan emas dan di manakah platform yang sesuai untuk anda. Alright, yang penting beli emas dapat emas, beli emas pada harga rendah, jual ketika harga tinggi. Okey, so jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada mereka yang dah join Kak Nida daripada mula sampai akhir. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, jumpa lagi.